Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Untuk malam ini kita akan pergi kepada topik seterusnya iaitu integration by partial fractions. Okey. Yang mana untuk partial fractions kita akan cover untuk form yang berbentuk linear factor dan repeated linear sahaja. So macam mana bentuk-bentuk dia? Okey, mari kita tengok. Okey. Okey, ini adalah bentuk form untuk partial fraction, okey. Yang mana kalau kita tengok, alright, dah nama pun dia adalah fraction. So dia adalah berbentuk pecahan lah. Ini kamu dah belajar masa SEM 1. Cuma beza dia masa you belajar SEM 1 ialah dia tak ada melibatkan integration, alright. So apa yang ditambah dekat Mat 2 sekarang ialah kita ada tambah integration. Contoh ini adalah soalan untuk kamu punya pecahan dan dekat soalan itu kita hanya ada tambah simbol integration. That's mean apa yang kita nak buat malam ini adalah sama sebiji seperti kamu belajar masa Mat 1 dulu. And then bila you have to solve the problem, you get the value of A and B, alright? Baru kita akan teruskan kepada integration. Alright, boleh So, malam ni saya akan cover apa? Saya akan cover untuk linear factor, repeated linear factor, linear and repeated linear. So, yang nombor 3 ni kita tak masuk lah. Kita tak masuk kerana dia tak ada dalam syllabus kamu. Okay. So, kita tengok apa, macam mana kita nak kenal dia linear factor. Dia adalah linear factor sekiranya dia ialah satu orang kata algebraic function yang power 1 begitu. Okey, nampak ni? AX tambah B, CX tambah D. So, bila kita transferkan dia kepada partial fraction punya form, so dia akan jadi A. Ini denominator dia. Okey, denominator dia. Alright. So, dia ada 2. Dan kita akan letak yang seterusnya, unknowns dia ialah B. So, constant sini kita ada A dan B. Okay, itu untuk linear factor. Dia tak semestinya ada A dan B saja. Okay, saya sambung. Alright, dia tak semestinya ada unknowns untuk A dan B sahaja. Okay, dia refer kepada soalan. Sekiranya dekat soalan ini ada satu lagi tambahan kat depan dia. Okay, for example, dia ada tambah kat depan dia lagi kat depan sini maybe dx ke apa-apa ke kx ke apa kan. So dia akan ada lagi satu tambahan untuk c pula. Okay, dia bergantung kepada soalan kita. Alright, repeated linear ni macam mana pula? So nama pun linear. Ingat bila linear factor, apa yang dimaksudkan dengan linear? Power dia mestilah satu. Power mesti satu. Kalau yang power 2 kat dalam ni, itu nama dia quadratic. Okay, quadratic. So, kadang-kadang kita nampak soalan dia bentuk quadratic, tapi once kita factorizekan dia, so dia become linear. Alright? As long as kita boleh factorize dia jadi linear, dan kita akan buat yang itu dulu tanpa menggunakan formula untuk quadratic. Alright. Okay, repeated ni macam mana? For example, yang ini dia AX tambah B. Okay, nampak tak dia ada power dia 2 di situ. So, dia akan tulis denominator yang pertama 1. And then the next which one yang punya constant dia ialah A. Okay. Yang kedua dia akan tulis denominator dia dengan power dia 2. Okay. Boleh nampak itu maksud dia adalah repeated linear. Maksud dia faktor linear yang berulang. Contoh kalau soalannya adalah, okay, saya bagi soalan, let's say dx per x kuasa 3. So, ini adalah repeated. Dia akan jadi macam mana nanti? So, dia akan jadi A per x tambah B per x square tambah C per x kuasa 3. So, all this one adalah linear. Boleh nampak? Dia adalah repeated linear.
Ada soalan setakat ni kelas? Okay. Madam, nota tinggal di Kamsis. Kamu nota tinggal di kampus. Oh, kenapa kamu nak bawa Sem dia lalu. balik? Okey. Oh, sem lalu dulu kamu Belakang. bawa balik. Barang tak bawa balik ke? Ya, mula-mula karena suruh balikan. Oh, terus balik tak datang-datang terus lah. Ya, Anda boleh datang sudah. Okey lah. It's okay lah So, kalau yang seterusnya adalah linear and repeated. What is linear and repeated? That means dia join together the first one linear and repeated. Okay, contoh dia macam ni. Ini AX tambah B, dia adalah linear. Okay, dia adalah linear lah. Okay, yang seterusnya yang kedua dia ada repeated. Macam mana kita nak kenal repeated? Okay, ingat repeated adalah dia bermula dengan power 2. Okay, power 2. Kalau power 1 dia hanya linear. Power 2 dia dah jadi repeated linear dengan syarat X variable kat dalam dia power berapa? Power 1. Okay. Kalau power 2 dia dah jadi quadratic. So kita tak belajar yang tu Ini power 2. So macam mana kita nak tukarkan dia kepada bentuk partial fraction? Okay, begini. Yang the first kita akan letak AX tambah B. Alright. AX tambah B. Tetap dia punya unknown constant dia A. Kemudian diikuti dengan CX plus D. Okey, yang mana CX plus D ini kuasa 1. Kenapa dia 1? Kita mula dengan 1. Because dia 2. The second one baru jadi 2. Itu nama dia linear and repeated linear. So, 3 ni yang kita akan buat malam ni. Linear factor, repeated linear, linear and repeated. Okey, boleh So, mari kita pergi kepada, ada soalan tak ada kan? So, mari kita pergi kepada contoh pertama malam ini. Okay, saya tulis contoh dia. Okay. So, example untuk malam ini, mula-mula kita tengok kepada ini Sekejap saya tulis. Kamu ada pensel dan kertas bersama kamu? Ada. Bagus. Jadi bagus kamu pun salin bersama saya. Baru senang. Kalau kamu tak buat bersama saya, aku dengar saja memang tak jalan lah. Okay, that's why saya pun tulis soalannya. Alright, okay. Mana soalan saya? Okay. Soalan kita. Example, integrate the following. Okay, ini soalan dia. Saya tulis soalan dia. Soalan dia ialah begini. Okay, X X tolak 3 X tambah 3 okay, dx. Itu soalan dia. Okay. So ini soalan dia. Kita tengok soalan dia. Yang pertama bila kita tengok soalan dia, kita check dulu sama ada dia proper ataupun improper. Tapi for sure saya rasa untuk kamu punya soalan semua proper lah kerana dalam syllabus kita dia cakap proper je. Kalau dia keluar improper, saya terjawab je lah because you pun dah pernah belajar kan. So macam mana kita nak kenal proper atau improper, alright? So kalau proper dia mestilah power untuk variable ke atas lebih kecil daripada power dekat bawah. Kalau power atas lebih besar daripada power yang di bawah, itu adalah improper. Power atas sama dengan power denominator, itu pun improper. Right. So then check. Bila kita tengok soalan ini, kita dapati dia adalah berbentuk linear. Kerana apa? Dia ada satu X tolak 3, satu lagi X tambah 3. Dan kita ada simbol integrate. So bila kita nak selesaikan dia, kita abaikan dulu simbol integration itu. Kita buat macam kamu belajar mat 1 dulu. Okay, apa kita nak buat? Kita tulislah. X. Okay. X tolak 3. X tambah 3. Okay. Then sama dengan, saya akan tulis yang sebelah ini dalam bentuk partial fraction. Saya akan mula dengan A. Diikuti dengan denominator yang pertama. Actually, you tak nak tulis yang ni yang pertama pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kebiasaannya, yang mana datang dulu, kita ikut yang itulah. First come, first serve lah orang kata. Senang, tak payah nak susah-susah. Okay. So, jadi macam tu. Okay, sekarang apa kita nak buat? Kita nak cari A dan B. Macam mana kita nak cari A dan B tu? Macam mana kita nak buat?
kita boleh buat dia sebagai darab. Darab apa kelas? Silang, darab silang. Ya, kalau yang simple kita boleh darab silang sajalah. So dia akan dapat macam mana? A. Ini sebab simple je kan? Senang saja. 2 saja kita boleh tulis lah 3 tambah B X tolak 3. So sebelah sini kita dapat untuk X lah. Okey, boleh kelas? So itu yang kita dapat. Sekarang macam mana kita nak dapatkan A dan B? Okey, macam mana kita nak dapat A dan B? Kita mesti salah satu jadi kosong. Cara dia macam mana? Kita kena buat anggapan untuk nilai X. Okey, untuk soalan ini agak-agak kita nak anggap X dia sebagai apa? Satu, Belakang. Okey. 3. Yes, kita kena buat let. X sama dengan 3. Yes, yang pertama X sama dengan 3. So, bila X sama dengan 3, saya akan gantikan dia. Okey, mari kita gantikan. Jadi tinggal X salahkan pun. Yes, kita buat perlahan-lahan. Dia akan jadi macam mana bila X sama dengan 3. Kita akan dapati X sama dengan 3, tulis 3. Ini X kan? So, saya akan tulis 3 sama dengan A. 3 you all buat bersama saya ya. Kerana saya pun menulis, you all pun menulis. Okey. So, ini akan jadi apa ni? Okey, ini dah jadi kosong. So, nampak tak? Jadi B darab kosong. Ini dah jadi kosong. So, yang tinggal adalah apa? Yang Yeah. tinggal adalah 3 sama dengan 6A. So, boleh tak kita dapatkan A kita? Boleh. So, A dapat apa? A sama dengan 3/6 samalah 1/2. Wah. Okay. So, kita dah dapat untuk A. Dah dapat A, cari pula untuk B. Okay? So, macam mana kita nak cari B pula? Kita Lagi tepat dengan 3. ya, kita kosongkan dia. Kita gantikan saja dengan negatif 3 pula. Okey. Jadi kita gantikan dia. Saya ambil let X sama dengan negatif 3. Okey. So ini persamaan dia. Ini persamaan dia. Sekarang yang perlu kita tengok adalah persamaan ini. Ini persamaan ini. Okey. So saya akan gantikan dia. Negatif 3 sama dengan A negatif 3 tambah 3 tambah B negatif 3 tolak 3. So kita akan dapat apa? Negatif 3 sama dengan negatif 6B. Betul kelas? So B akan dapat apa? B sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Boleh kelas? So sekarang kita dah dapat value dia. Kita dah dapat A adalah 1/2. Okay. B pun 1/2. Ini yang kamu belajar masa Mat 1 dulu. Okay. So bila kita dah dapat yang itu, kita buat pula seterusnya, soalan seterusnya kita akan masukkan dia dalam bentuk soalan integration yang sebenarnya. Okey, saya gariskan sekejap. Tak elok pula kat tangan saya ni. Macam ular pula. Okey, tengok soalan dia adalah saya copy soalan dia. Saya copy soalan dia sekejap Ini soalan dia kan. Ya. Okey, ini soalan dia, okey.
So sekarang saya nak tulis dia tadi dalam bentuk ini kan. So apa yang kita jadikan dia ialah, kalau kita nampak, saya tulis dia semula dalam bentuk form yang sebenarnya. So form dia adalah ini kita tuliskan dia. Ini tadi kita dah transfer bentuk partial kan. So saya akan ubah dia menjadi A per X tolak 3 tambah B per X tambah 3 dx. Okay. So kalau saya asingkan dia, saya pecahkan dia. Kalau saya nak pecahkan, kalau tak nak pun tak apa sebenarnya. Saya akan buat A per X tolak 3 dx tambah B per X tambah 3 dx. So di sinilah yang akan saya masukkan nilai. Apa nilai A kita? A kita adalah 1/2. Jadi saya akan masukkan lah. Saya akan masukkan 1/2 X tolak 3. Okay. Dx tambah B pun 1/2. 1/2 X tolak 3. Okay, nampak? Okay, bila kita X tambah 3, sorry. Okay, so bila kita dah tulis dia dalam bentuk integration dekat sini, alright, bila kita dah sampai tahap ini, kamu perlu apply semua teknik integration yang kita dah belajar. Okay, for example, mungkin dia perlu menggunakan fungsi ln, then you have to solve by ln function. Okay, sekiranya dia adalah membentuk kepada substitution method, then kamu kena guna substitution method. Okay, so cuba tengok macam mana. Ini dah back to pada basic integration yang kita dah belajar. So sekarang macam mana kita nak integrate supaya kita nampak. So saya keluarkan dia. Saya keluarkan 1/2. Okay, actually saya buat step ni nampak macam panjang. Tapi actually, kamu boleh ringkaskan dia sebenarnya. Ini saya tunjuk permulaan saja supaya kamu nampak dia dengan detail. Actually kita yang mana tak berapa nak ni, kita boleh skip dia lah. Okay. So sekarang saya nak integrate. Okay. Apa jawapan untuk integration ni? Ini yang kita akan integrate. Apa jawapan dia? Cepat. Yang depan tu kekal lah 1/2. Yang depan ni memang 1/2 lah. Lon. Okay. Dapat apa? Ingat 1/, mesti jadi ln. Ln berapa? X tolak 3. Sebelah jadi apa? Tambah 1/2 ln X tambah 3 tambah C. Kenapa kena tambah C? Kerana dia ialah indefinite. Tak ada limit. Kalau dia ada limit atas dan bawah, mesti selesaikan based on limit. So dah siap. Dapatlah jawapannya. Boleh kelas? Ada soalan? A, B tu ganti dia satu kah, Miss? Macam mana? Yang A itu memang dah ganti satu lah, satu-satu jadi dah gitu. Satu-satu begini. Yang A, B tu kan, kalau dia sudah masuk nilai, dia jadi satu kah dia selesai. A tu di mana sudah dia? Okey. Kenapa? Ini kita tengok Okey, saya faham maksud kamu. Bukan jadi satu tau. Dia sebenarnya kita dapat kat sini A dia adalah 1/2 kan. Ini 1/2 dia nampak tak? Saya tulis begini. Begitu. 1/2 dia. Ini A tu. Ini A. Okey, nampak? Okey. Ini B. Okey, ini B dia. B dia. Ini B. Okey, ini B dia. Kalau kita dapat dekat sini tadi katalah kita dapat 6 kan. So kita letak atas ni 6. Ini sebab saya dapat ni fraction. Boleh Okey, ini adalah untuk soalan yang berbentuk linear. Boleh kelas? Boleh, madam. Okey, mari kita pergi kepada contoh yang kedua. Siapa ada nak tanya, tanya ya. Jangan kalau tak tanya nanti saya tak tahu kamu faham ke tak. Okey.
contoh yang kedua kita. Mari kita tengok contoh yang kedua sekarang. Saya bagi contoh yang kedua adalah, yang ni yang kedua yang kedua. Dia adalah 1 tambah X per 1 tolak X kuasa 2 dx. Okay. So kita nampak dekat sini soalan dia adalah 1 tolak X kuasa 2. So dekat dalam kita tengok kuasa dia adalah kuasa 1. That means dia adalah linear. Tapi di luar dia kuasa 2, jadi dia adalah repeated linear. Okay. Jadi macam mana kita nak selesaikan dia? Okay, saya akan tinggalkan dulu fungsi nama apa tu, simbol integration. Kita tuliskan dia 1 tambah X per 1 tolak X kuasa 2 sama dengan, kita akan start dengan A. 1 tolak X tambah B 1 tolak X kuasa 2. Okay. So, jadi kita nak buat macam mana sekarang? Adakah kita nak darab silang atau macam mana? Okay. Itu dia memang, dia tambah memang tolak kah? Macam mana? Yang A tu. 1 tolak. 1 tolak. Yang pertama ni 1 tolak. Okay. So, macam mana kita nak darab dia? Okay, tengok. Saya biasa buat macam ni mungkin lecturer kamu masa SEM 1 ajar, saya tak tahu teknik macam mana. Tapi saya biasa teknik saya macam ni lah. So, bila kita tengok denominatornya sini sudah ada, 1 tolak X. Okay. So, dia adalah kuasa 2 sini kan. Dia dah ada 1. So, dia ini akan jadi 1 tolak X saja. Okay. Kalau yang ini pula, dia hanya jadi B sahaja. Okay. Nampak kelas? Boleh tak faham? Tak faham. Boleh. Boleh, faham. Okay, Macam mana tak apa. Saya tahu mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham. Alright, okay, saya explain lagi sekali. Okay, mari kita tengok macam mana Okay, cara dia begini Okay, macam mana cara dia? Okay, kalau kita darab silang, kalau kamu darab silang, dia adalah kena kuasa 3 kan, dia kuasa 3 kat bawah dia. So sekarang kalau kita nak darabkan dia, kita tengok apa yang denominator di bawah constant A. So di bawah constant A adalah 1 tolak X. Okay. Sedangkan soalannya adalah 1 tolak X kuasa 2. That means itu bermaksud apa? Denominator dia ada begini tau. 1 tolak X. 1 tolak X. Betul? So dekat bawah A ni dia dah ada 1 tolak X. So kita tak nak lah. Kita dah ada 1 dah. So yang tak ada lagi yang kedua. That's why saya letak kat situ. Nampak? Boleh faham? Okay. Kalau B pula, you tengok B. B dah memang ada sama macam ni. Nampak? B dah ada 1 tolak X kuasa 2. Soalan dia pun ada 1 tolak. Jadi kita tak ada darab dengan siapa-siapa. B kekalkan single. Macam tu. Boleh? Boleh? Boleh. Okay. So Anggap kita saya boleh sekarang dalam ni. macam mana? Okay, sekarang kita nak dapatkan nilai A dan B. So, kita buat macam tadi lah. Salah satu mesti jadi kosong. Nak tak nak, A lah kena kosong, betul tak? So, kita akan ambil value X jadi berapa? Kita akan letak X sama dengan 1. Okay, so kita buatlah. Let X sama dengan 1. So, kita selesaikan. 1 tambah dan lupa ni 1, masukkan dia 1 sama dengan A 1 tolak 1 tambah B. So automatically yang ini jadi kosong. So kita akan terus dapat jawapan B kita. B Sama dengan adalah sama dengan 2. Boleh?
B sama dengan 2. So sekarang bila kita dah dapat B sama dengan 2, okey, kita nak dapatkan A pula macam mana? So kita letak sajalah sebarang value untuk dapatkan B pula. Let's say saya kata, saya ambil let X sama dengan 0. Okay. So kalau saya sama dengan 0, saya akan buat apa? Saya akan buat 1 tambah. Kita tak payah ambil nilai besar-besar tak mau ambil nilai besar-besar. Pening kepala nanti. A. Ya. 1 tolak Kosong tolak 0 Kosong. tambah Tambah B. B. So kita akan dapat apa? 1 sama dengan A tambah B. Betul? Ya. B kita dah tahu belum B dia? Oh, 2. B kita dah tahu kan? So kita ganti saja A tambah 2. Okay. So 2. Jadi A sama dengan 1. Yes, kita akan dapat A sama dengan negatif 1. Boleh kelas? Boleh? Boleh, Miss. Okey, so bila kita dah dapatkan A dan B, apa kita buat? Saya kata, kita buatlah soalan tadi. Okey, so soalan dia yang ini, saya tak pernah, saya salin balik lah. Okey, soalan kita adalah 1 tambah X, 1 tolak X kuasa 2 dx. Alright. Setelah kita pecahkan dia kepada bentuk, dia menjadi A per 1 tolak X dx tambah integrate B 1 tolak X kuasa 2 dx. Okay, itu yang kita dah tukarkan kepada bentuk partial fraction. Nampak ini saya ambil balik. So sekarang saya nak masukkan nilai. Saya tak buat panjang-panjang macam tadi lah. So what is A? A adalah negatif 1. Nampak A negatif 1 kan? Nampak kelas? So saya akan masuk. Saya akan masuklah. Saya masukkan dia. Negatif 1 per 1 tolak X dx. What is B? B adalah 2. So saya pun masuklah. Okay. 2 per 1 tolak X kuasa 2 dx. So sekarang kita integratekan dia. Yang the first, apa jawapan integrate kita? Agak-agak dapat apa? Negatif 1 ln 1 tolak X. Kita akan dapat negatif apa? Negatif ln 1 tolak X. Okay. Kat bawah ada negatif 1. Kenapa ada negatif 1? Kerana kita bezakan 1 tolak X dapat negatif 1. Boleh? Kalau contoh tadi, tengok kita bezakan X tolak 3, kita akan juga dapat 1. Sebab itu saya tak tulis kat bawah dia. Tapi kalau yang ni, 1 tolak X, kita beza dapat negatif 1. Jadi mesti tulis kerana dia adalah negatif. Okay. Yang sebelah pula. Yang sebelah macam mana kita nak integratekan dia? Adakah yang sebelah jawapan dia kita akan dapat ln? Tidak. Okey, apa jawapan yang sebelah? Macam mana kita nak buat yang sebelah ni? Kita nak guna apa kaedah yang boleh kita gunakan untuk kita integrate dia? Kasi naik kuasa kah? Yes. Kalau kita kasih naik kuasa, maksudnya kita integrate dia by formula. Kalau tak ingat by formula, kita boleh gunakan substitution method. Formula macam mana formula dia? Kepada yang tak ingat formula. Okey, mungkin ada yang tak ingat formula dia. Formula macam mana? Okey, ni saya tulis AX tambah B kuasa N dx. What is the formula? Kita akan dapat AX tambah B N tambah 1 per N tambah 1 darab A. A dapat mana?
differentiation yang atas tambah C. That's the formula. Kalau tidak, kita kena gunakan substitution method. Sekejap saya rasa macam ada kawan-kawan masuk. Okey, nampak? Okey, dia tak boleh jadi ln ya ini kerana apa? Kerana dia bukan kuasa negatif 1. Okey, jadi macam mana kita nak buat dia? Okay, nak senang, saya keluarkan 2 dan saya akan naikkan yang ke atas. Okay. So, kita akan integratekan yang ini. Yang ini dah betul. Ini dah betul. So, saya salin semula. Negatif, negatif. Jadi, positif lah ln 1 tolak X. Okay. Tambah 2. So, macam mana kita nak integrate dia? Ikut formula ni. So, kita akan dapat apa? 1 tolak X. Negatif 2 tambah 1. Per. Negatif 2 tambah 1. Darab dengan berapa? Bezakan yang di atas ini dapat untuk A. Untuk dapatkan A kan? Bezakan yang dalam kurungan. Kita dapat negatif 1. Tambah C. So, kita selesaikanlah. Kita akan dapat jawapan dia. Ln 1 tolak X. Tambah 2. 1 tolak X. Negatif 2 tambah 1. Negatif 1. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. Negatif 1 darab negatif 1. Dapat apa? Dapat positif. So, ini saja jawapan dia. Tambah C. Dah siap. Okey. Ada soalan? Ada soalan kelas? Ya doh. Semua Tidak, faham? Miss. Setakat ni semua Amin. faham? Okay. Paham. Kalau faham, bagus. Saya takut yang tak Buat faham faham je. je lah, Miss. Buat-buat faham. Jangan kau buat-buat faham. Mesti mau Madam, faham. sekarang yang AB tu madam. Yang mana? Yang pemila AB tu. Yang Soronda tu. Yang mana? Yang mana? Yang ini? Yang A tu. A sama B tu. Macam mana pemila itu? Sampai ada darab lagi tu. Okey. Darab bawah. Okey. Okey, tak apa. Kita buat contoh seterusnya dulu. Nanti kamu tengok macam mana cara. Kerana ini mungkin kamu boleh tengok sekejap lagi. Kita tengok yang lain. Sebab semua yang kita akan buat akan ada buat A darab B. Okey, mari kita tengok yang contoh lain dulu. Okey, mari kita tengok contoh lain dulu. Okey, mari kita tengok. Sekejap saya bagi contoh yang seterusnya. Sekejap. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Mana saya tekan ni? Okey, saya bagi yang senang-senang dulu kerana kalau saya terus bagi yang susah-susah nanti kau pening pula. Okey, yang ketiga kita tengok. Okey, itu soalan dia. Jadi, mula-mula dapat soalan, apa kita nak buat? Apa kita nak buat, kelas? Kenal pasti dulu. Buat. Kita kena kenal pasti. Linear ke, repeated linear ke? Agak-agak kamu apa bentuk dia ni? Repeated. Dia adalah bentuk kuadratik. Kalau repeated macam mana? Kalau repeated dia macam ni. X tolak 4 kuasa 3. Okay, nampak dia kuasa 3. Kuasa dia kat luar. Kalau yang kuasa kat dalam, dia adalah kuadratik. Tapi saya kata, silibus kamu, kita tak belajar kuadratik. Jadi apa yang kita kena buat? Tukarkan jadi linear. Tukar jadi linear, betul. Kalau nak tukar jadi linear, buat macam mana?
Macam biasa ya? Macam biasa tu macam mana? Bunda Memang if kah? you and You Aduh, have puan. to factorize. Kamu kena factorize kan lah. Okay. So factorize kan dia untuk saya. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia kalau kita factorize? Jawapan apa puan? Mesti puan tahu jawapan dia apa kan? Saya nak suruh you all Ya, factorize. betul. Apa Mana kamu? mungkin puan tak tahu puan. Cepat, saya nak dengar. Saya memang Jawab. tahu. Apa 3 tu jawapan kah? dia? Factorize dia dapat apa ni? Jadi robot sudah madam. Puan, sangkut-sangkut. Kau kalau saya suruh buat terus sangkut pula ya. Okay, Diorang X banyak alasan. tolak 2. X tambah 2. Ha, macam tu. Nampak? Boleh? Kan saya dah cakap macam ni tadi puan. Aduh puan. Okay. So, bila kamu Itulah saya bilang tadi, dapat- Puan. Ya ke? Saya tak dengar pun. Okay. So, bila dah dapat macam ni, apa kita nak buat? Tambah B lah. Okay, Cap, dapatkan saya A dan B jawapan dia. Cepat, kira untuk saya A dan B berapa? Kita pulang kejap. Mula-mula tulis dulu dalam bentuk partial fraction punya form Okay, saya akan tulis sama-sama, kamu pun akan tulis. Okay. A sama dengan negatif 4 lah. A sama Oh, dengan berapa? Sekejap. A sama dengan negatif 4. Kurang Kejap, 4. Saya saja ajak gurau puan kan. salah. Okay. Malu ni. Sampai sini semua dapat? Dapat. Okay. So, apa kita nak buat? Let Akan X jadi 2. A pula dah. Okay. Let X sama dengan 2. Okay. 1 sama dengan A. 2 tambah 2 tambah B. 2 tolak 2. So, 1 sama dengan 4 A. Dan A Kenapa sama 1 pun? dengan 1 per 4. Okey, apa dia soalan dia? Kenapa apa? Kenapa 1? Tu kan dah pindah tu. Dah factorize buat Ya, ya, tahu. Sudah habis. factorize. Kenapa 1? Dia kerana ni atas ni 1. Nampak tak atas ni 1? Kadang-kadang soalan tricky dia buat macam tu. Actually soalan dia adalah bentuk dia macam ni je. Soalan ni sebenarnya bentuk macam mana? Okey. Soalan dia bentuk dia adalah 1 per X square tolak 4 dx. Tapi dia tulis satu kali darab. Macam ni lah bentuk dia. Itu yang dia jadi 1 tu. Okey, boleh? Ini semua setakat ni kat sini ada nampak tak macam saya cakap tadi Yang ini actually saya tulis balik soalan asal. Kalau kamu nak tulis yang kalau kamu nak tulis yang ini kat bawah ni pun boleh, tak ada masalah Ini nak tulis kat sini pun boleh kerana dia sama je. Macam mana saya dapat begini? Alright. Ini senang, saya kata kita boleh darab silang saja. Okay. So buat pula untuk seterusnya. Let X sama dengan apa? Negatif 2. Okay. 1 sama dengan A negatif 2 tambah 2 tambah B negatif 2 negatif 2. So 1 sama dengan
negatif 4B. So, B sama dengan negatif 1/4. So, seterusnya buat apa? Okay, tulis balik soalan dia, saya kata dalam bentuk partial fraction. Okay. Dx per x tolak 2 x tambah 2 sama dengan integrate A x tolak 2 dx tambah B per x tambah 2 dx. So what is A? A adalah 1/4. So kalau kita dah tahu dia adalah constant, boleh letak kat luar. Kalau kita dah mahir, letak kat luar awal-awal pun boleh, tak ada masalah 1/x tolak 2 dx. So B adalah negatif. So kita tahu negatif, letaklah kat luar. Negatif 1/4. 1/x tambah 2 dx. So what is the answer? Okay, apa jawapan dia? 1/4 ln x tolak 2 tolak 1/4 ln x tambah 2 tambah C. C. Mesti ada tambah C. Okey, boleh kelas? Boleh setakat ni? Boleh. Bagus. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey, saya buat lagi, kita cuba buat lagi 2 soalan, alright? Tengok you boleh buat ke tak. Okey, ini kita buat seterusnya. Soalan yang keempat, kita tengok. Dua tambah 3x per x tambah 6 kuasa 2. Kuasa 2. Cantik sikit lah. Kuasa 2 dx. Okay. Macam mana kita nak buat ini pula? Apakah bentuk partial fraction form yang akan kita gunakan untuk soalan ini pula? Tahu lah itu. Okay. Kita tengok. Kalau yang depan ini dia adalah linear. Nampak? Ini adalah linear. Ini kat belakang dia adalah repeated linear. Jadi dia adalah kombinasi linear dan repeated linear. Okay, macam mana nak buat? Kita buat macam tadi juga. Okay, mari kita buat dia. Keluar, abaikan dulu simbol integration. Tulis soalan dia. X tambah 6 kuasa 2. So, saya akan tulis dia menjadi A per X. Okay. Tambah B. Sekarang kita akan buat untuk repeated linear. So, kalau repeated tadi kita buat macam mana? Cuba kita tengok tadi kita buat macam mana. Nampak tak? Saya tulis je. Yang pertama tak ada power lagi. Yang kedua baru ada power kuasa 2. So, kita akan buat benda yang sama. So, dia jadi. Yang pertama tak ada power lagi. Dia jadi X tambah 6. So, sekarang ada C. Sekarang kita ada 3 constant yang unknowns dia. X tambah 6 kuasa 2. So, kita sedia maklum. Bila dia ada kuasa 2 saja di sini, dia bukannya power negative 1. So, automatically kita tahu integration dia bukan jawapan ln. Itu ya tips ya. Kalau ini mungkin ln lah. Okay. So, kita ada A, B, C. Sekarang kita nak darab. Ini yang kadang-kadang ramai tak tahu nak darab kan. Because dia ada 3. So, kita tengok saya buat satu-satu macam mana. Saya akan tulis dia. Okay. 2 tambah 3X. Okay. Buat macam saya kata tadi.
A, tengok di bawah dia ada apa? Ada X. So yang dia tak ada apa? Yang dia tak ada adalah X tambah 6 kuasa 2. So saya tulis dekat dia A, X tambah 6 kuasa 2. Okay. So B pula. B dia dah ada 1 X tambah 6. Yang dia tak ada apa? Yang dia tak ada X tambah 6 satu lagi dan X. Kita akan tulis dia X tambah 6. Okay. C pula, dia dah ada X tambah 6 kuasa 2. Yang tak ada apa? Yang tak ada X saja. So, dia akan jadi tambah CX. Boleh kelas? Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Ada nak tanya yang ini? Sekali lagi, Miss. Sekali lagi. Okay, sekali lagi. Okay, sekarang kita tulis dulu. Yang penting kita tulis dulu. Apa saya kata? Tulis dulu soalan dia dalam bentuk form partial fraction. Okay, ni. Tulis dulu Tulis dia. Kita kena pasti dulu. So, dia ada 1, A, B and C. So, dia ada A, B, C. So, start A with X, B with X plus 6, and then C is X plus 6 to the power of 2. Okay. So, jadi bila kita nak darabkan dia, kita tengok denominator. So, sekarang A. Sekarang dekat bawah A, denominatornya adalah X. Alright. So, kita tahu denominator soalan adalah begini. X tambah 6 kuasa 2. So, dia dah ada yang ini. So, yang dia tak ada adalah X tambah 6 kuasa 2. So, saya tulis X tambah 6 kuasa 2. Okay. Untuk B pula, okay. Kalau B pula, okay. Okay, kalau B pula, dia dah ada X tambah 6. Tapi ada 1 je. Soalan denominator ada 2. So, yang dia belum ada adalah X tambah 6. Jadi, saya pun tulis X tambah 6. Okay. Untuk C, denominator dia dah ada X tambah 6 square. Ni semua dia dah ada. So, yang dia belum ada adalah X. Saya letakkan X kat situ. Boleh? Boleh, kelas? Boleh. Okay. So, sekarang kalau untuk soalan macam ini, okay, ada kemungkinan kita perlu menggunakan coefficient untuk compare. Jadi, untuk memudahkan kita menggunakan coefficient, kita kembangkan dia. Right? Ini adalah persamaan yang pertama. Ini persamaan 1. Saya kembangkan dia untuk dapatkan persamaan yang seterusnya. Okay. Okay, mari kita kembang sama-sama. You all pun kembang sama saya. Nanti saya takut kadang-kadang saya pun salah juga buat kembangan ni. Okay. A kurungan X dapat apa ni? X square. Okay. 6 kali 2, 12. 12X tambah 12X tambah 36. Okay. Tambah BX square tambah, okay, 6 BX tambah CX. Okay, saya buka kurungan dia. AX square tambah 12AX tambah 36A tambah BX square tambah 6BX tambah CX. Okay, ini adalah persamaan yang kedua. Okay. So, sekarang kita tengok dulu persamaan 1. Macam mana cara kita nak dapatkan, kita nak dapatkan value untuk salah satu dengan dua constant mesti jadi kosong. Kita nak guna teknik tadi Teknik apa nama tu saya kata gantikan. Let X sama dengan berapa. Okay. The first tengok A ialah X tambah 6 kuasa 2. B adalah BX tambah X tambah 6 dan C tambah CX.
Agak-agak kamu kita nak jadikan X sama dengan berapa untuk dapatkan jawapan dia? Negatif 6 dulu. Kita nak ganti apa? Negatif 6. Okey, negatif 6 boleh? Negatif 6. So, kalau negatif 6, apa yang akan jadi kosong? B. B dan A. Nampak tak? Yang lain nampak tak? Yang lain nampak tak? Ini Nampak. memang okey, ini memang dia punya step dia memang macam tu dia tak ada teknik khas. You kena fikir sendiri. X tu nak letak berapa supaya salah 2. Ini mana-mana 2 kena jadi kosong. Dia tak boleh 1 dia kena 2 kosong. Dia tak ada teknik khusus Jadi you kena fikir, memang kena fikir. So ada kawan kita kata letak negatif 6. So kita tengok dapat tak jawapan dia, kita letak negatif 6. Sekarang kita fokus on persamaan 1 dulu ya. So saya letak negatif 6. Dekat mana kita nak ganti negatif 6 ni? Mungkin ada tak nampak kat mana nak ganti negatif 6 ni Dekat semua yang ada X. Okey, yang mana ada X kita akan gantikan. Okey, saya akan gantikan X dengan negatif 6. Alright, mari kita gantikan. Kamu pun ganti bersama saya. 2 tambah 3 negatif 6. Okey. A negatif 6 tambah 6 kuasa 2 tambah B negatif 6. Negatif 6 tambah 6 tambah C negatif 6. Alright. Siapa yang kita dapat? Kita akan dapat mana sama dengan saya hilang pula. Sorry. Sini ada sama dengan Okay. So kita dapati kita akan dapat apa? Negatif 6 darab 3 dapat apa? Negatif 18. So 2 tolak 18 dapat apa? Dapat negatif 16. So sama dengan apa? So kita tengok apa yang kosong. Ini kosong kan? Nampak tak? Ini dah jadi kosong. Ini pun jadi kosong. Okay. Tinggal C saja. Okay, ini kosong, dapat kosong. Ini dapat kosong. So, kita dapat C saja. C sama dengan apa? Negatif 6C. Jadi, C sama dengan apa? C sama dengan 16 per 6. Samalah dengan 8 per 3. Boleh kelas? So, Imran betul. Negatif 6. Apa dia? Okey, dapat C kan? Okey, sekarang kita nak cari lagi A dan B. Kita dah dapat C. Kita nak cari A dan B. Agak-agak kita nak ganti berapa pula kali ni? Sama dengan berapa? Tak tahu. Cepat. Positif 6. Kalau kita kosong, pandai. Kosong. Pandai lah. So kita akan ganti dengan kosong. So mari kita buat. 2 tambah 3 kosong sama dengan. Okey, ini kan kosong A. Kosong tambah 6 kuasa 2. Okey. Ini kosong kan? Kosong mesti jadi kosong. Betul tak? Ini pun kosong sudah kan? Kalau saya tak nak tulis pun boleh sebenarnya. Kerana kita dah tahu, kita dah pandai sekarang. So saya tak nak tulis dia lah kerana dia jawapan dia kosong. Sini B darab kosong, kosong. Darab dengan sebelah dia pun dapat kosong. So yang tinggal adalah A sahaja. Okay. So kita akan dapat A apa? A sama dengan apa? A sama dengan. Ni dapat 2 kan? 6. 2 sama dengan 36 A. Jadi A sama dengan apa? 2 per 36 samalah dengan 1 per 18. Baiklah. Okey. Sekarang yang tak ada lagi apa? B. B. Okay. So B memang nak tak nak, we have
to do by using coefficient. Tak boleh tak guna coefficient juga. So sekarang inilah masa dia untuk kita guna coefficient. Macam mana nak guna coefficient tu? And then kita kena tengok B. Mana B kita? Okay, check. Where is B? So check dekat persamaan 2 Check dekat sekarang kita nak tengok. Bila nak guna coefficient, kita akan check persamaan 2. Yang ada B adalah ini. B square dan mana? Dan 6B. Okay. So terpulang dekat kita. Kamu nak guna yang 6B ni pun boleh. Nak guna yang B square ni pun boleh. Alright. So kalau kita nak gunakan yang B square, we have to compare with square. Tengok mana kawan square dia. Alright. Kawan saya tulis 6B dulu Yang kuasa 1. So kalau kita nak gunakan yang 6BX ini, kita perlu memperuntukkan CX dan 12AX. Itu kawan dia. Yang kenapa saya peruntukkan? Kerana dia punya coefficient adalah coefficient untuk X. Okay. So nampak tak dia banyak. So cuba kita tengok kalau square pula. So square hanya ada A square dan BX square. So why not kita guna coefficient yang kecil daripada kita guna yang besar. Right? Nak guna yang warna hijau ni, coefficient X pun boleh tak ada masalah. Tapi untuk elakkan kita silap banyak, kita gunalah perbandingan untuk yang X square. So kita compare lah, kita compare. Compare. Mana saya punya tu? Compare untuk coefficient apa? X square. Okay, saya akan guna untuk X square punya. Alright, mari kita comparekan dia. Bila kita compare, that means both side, left and right. Tengok sebelah kiri, ada tak X square dia kat sini? Tiada. Tak ada. So kalau tak ada, dia jadi apa? Kosong. Kosong. So, yang seterusnya, yang sebelah kanan akan jadi AX square. A tambah B. Oh, salah. Kita tak letak square lagi lah sebab kita tahu kita nak compare yang tu. Alright, nampak? Kalau saya nak compare kan, okay, saya tunjuk dua-dua kita tunjuk dua-dua because ini kita belajar je pun. Okay, kalau saya nak tunjuk, kalau saya nak comparekan dengan Constant. X saja. Kalau constant tak boleh. Because kita tak ada yang constant kan. So Okay, kita kita tengok sama-sama. X. Mana yang ada X? So sebelah sini ada X kan. So dia akan jadi 3X sama dengan, 3 je lah. Mana boleh ambil X saya silap. Okay. Kita ambil 3 sama dengan 3 sama dengan, mana dia? 12A, nampak? 12A. And then followed by tambah 6B. Followed by tambah C. Okay. So apa kita nak buat? Kita gantikan lah. So tadi kita nak cari huruf apa? Kita nak cari B kan? Kita tahu A kan? So what is A? A adalah 1/18. Then automatically kita akan dapat B sama dengan negatif 1/18. Boleh kelas? Kalau ini, for example kamu nak comparekan coefficient X kan? Okay, tak apa, gantikan dia je. So what is A? A adalah 1/18. Gantikan. Okay. B yang kita nak cari. Tambah 6B. Tambah C. Tambah 8/3. Susun semula. Kita akan dapati juga B sama dengan negatif 1/18. Sama je. Okay, boleh Jadi, nak guna coefficient X ni pun boleh. Nak guna coefficient apa nama ni yang X square pun boleh. So, bila kita dah ada A, B dan C, apa kita nak buat? Okay, buat macam tadi saya kata, tulis semula dalam soalan dia. Alright, saya tulis semula soalan dia. So, the question is, saya tuliskan lain lah. Kita nampak
Ini soalan dia. 2 tambah 3x per x tambah 6 square dx. So sama dengan apa? Ini ini kita nak buat dia. A per x dx tambah b per x tambah 6 dx. Okay, actually yang sampai tadi yang kamu buat itu semua same satu. Bila ada simbol integration ini barulah mat 2. Nampak? Maksudnya you all dah belajar pun. Kan? So nampak ni. Sampai sini saya kata semua ni itu mat 1. Now is mat 2. Kat sini baru mat 2. Revision je lah kiranya. Okay. So ganti. Mari kita ganti. Saya tulis sini pula lah tak cukup ruang. What is A? A adalah 1/18. Saya kata saya dah tahu, saya letak kat luar lah. Integrate 1/x dx. What is B? B adalah negatif 1/18. So saya tolak 1/18. 1/x tambah 6 dx. What is C? C adalah 8/3. So tambah 8/3 Okay, kalau kita dah tahu dia mesti naik atas kan. Jadi negatif kan. Okay, kita tak nak buat dia banyak step. Kita terus tulis apa nama? Saya terus tulis dia adalah x tambah 6 negatif 2 dx. Okay. So sekarang kita selesaikan. Integrate 1/x dapat apa kelas? 1/18 ln x. Yes, 1/18 ln x. Next, kita akan dapat negatif 1/18 ln x tambah ln. Yes. Dan seterusnya kita akan dapat tambah 8/3 8/3 x tambah 6 negatif 3 negatif 1. Sorry. Diam. Sorry doh. Okay. Negatif 1 tambah C. So, negatif positif adalah negatif. So, boleh tulis jawapan dia semula 1/18 ln x tolak 1/18 ln x tambah 6 tambah. Okay, setengah orang dia tak suka negatif. Dia nak turunkan ke bawah. Oh, sorry. Tambah pula. Tambah, tolak, jadi tolak. Saya silap. Okay. Alright, sorry. Tolak. Okay, jadi tolak Kenapa tolak? Sebab positif darab negatif. Macam saya kata setengah orang dia tak suka negatif kat atas. Dia nak turun kat bawah. Boleh. Nak turun kat bawah boleh jadi macam ni 3x tambah 6 tambah C. Don't forget tambah C. Dapatlah kita jawapan akhir. Okay. Untuk soalan partial fraction ini kelas, biasanya markah dia adalah banyak dekat jawapan akhir. Okay, kerana yang kita uji kamu dalam topik Mat 2 adalah integration. So, biasa dia dapat sini dapat 1 markah. Okay, you integrate one by one, itu adalah markah. Kalau yang banyak-banyak you all buat ni Mat 1 kan. So, biasa dia hanya dapat, ini dapat 1 markah. Sini 1 markah. The value for the constant, itu saja markah dia. Bentuk dia dapat markah. Alright. Then you know how to darab dia dapat 1 markah. Macam tu. Okay. Boleh kelas? Boleh bro. Boleh. Ada soalan nak tanya. Boleh. Saya rasa ada juga yang tak faham kan. Okey, yang tak faham boleh tanya tumpang you bersama-sama saya. Tanya je, tak payah nak malu, tak nampak muka pun. Yang dah faham, Saya diam pun. yang dah faham tu tolong bantu kawan kita. Saya tahu tu ada yang tak faham juga tu. Ada soalan nak tanya atau you nak try lagi satu soalan saya bagi sebelum kita tamat ke you nak tamat kelas? Nak Apa? Terserah puan. Tamat. Mana-mana pun okey. Okey, terserah saya kan? Alright, okey. Kalau terserah saya, why not you Mana boleh go? terserah? Apa dia?
Apa? Ya terus. Okay, saya teruskan Ya, ya. terus. Diam. Okay, right. Saya boleh bagi satu soalan supaya ataupun saya just tinggalkan kamu dengan satu soalan, nanti kamu cuba buat, yang dapat jawapan just feedback dekat saya dalam group, tengok jawapan dia. Okay, saya bagi yang ni macam agak, kalau dah akhir ni kita bagi soalan yang agak susah sikit lah kan. Kan kita nak bagi soalan senang-senang pula kan, betul tak? Okay, yang nak tanya soalan tak ada ini semua faham Nampak tak beza dia? Dengan soalan satu tadi, ini yang kita melibatkan koefisien. Kenapa nak kena guna koefisien? Kerana kita dah tak boleh dah nak ganti nilai X dengan sebarang value yang lain. Then we go to coefficient. Ingat? Bila nak guna coefficient? Once you dah tak boleh nak ganti dengan X Bila dah terdesak sebarang. Puan. Dah tak terdesak dah tak tahulah. X tu nak ganti apa supaya dapat, then you gonna go to coefficient. Alright? Okay, actually soalan tadi Alright. soalan 2, soalan tadi pun kalau kamu tak nampak macam mana nak ganti, you boleh guna coefficient. Tapi biasa kita guna dia untuk soalan yang betul-betul kita tak boleh dapat jawapan. Right? Okay, last kali saya tinggalkan kamu dengan soalan yang ini. Alright? Saya nak kamu try untuk, okay, ini soalan dia. Kalau final exam, soalan ini dia suka keluar ya. Final exam suka keluar soalan ni. Actually dia banyak juga markah. Kan? Final exam kita tak tahu dah lagi bila kan. Okay, sebelum saya tinggalkan kamu dengan soalan ini, apakah yang kita perlu buat untuk kita selesaikan dia? Macam mana kita nak buat? Macam mana nak buat? Ya, kita kena faktorkan dia punya denominator. Factorize dulu kan Puan kan? Yes, kita kena factorizekan dia. Okay. So saya, kalau yang tak nampak macam mana, factorize ini dia tak ada method senang untuk kita factorize macam mana nak ajar factorize Kena ni sekolah rendah, sekolah tingkatan berapa ni So once you factorize, dia akan jadi apa? Bila kita factorize, dia akan mendapatkan guna X. jadi X tambah 1. Betul. Betul. X tolak 1 kuasa 2. Okay. Kita akan dapat begitu. So, actually soalan kita untuk yang terakhir ini adalah apa soalan dia? So, bentuk soalan kita beginilah sebenarnya. Betul. Okay. X tambah 1. X tolak 1 kuasa 2. So, kalau kita tuliskan dalam bentuk bentuk apa nama tu? Bentuk partial fraction, dia jadi macam mana? 3x tambah 5 sama dengan Okay. So, dia akan ada A, X tambah 1. 1. Ada B, X tolak 1. X tolak 1. Ada C, X X tolak 1 kuasa X 2. tolak 1 kuasa 2. Okay. Boleh tak kamu dapatkan saya ABC dia sebelum kita tamatkan kelas? Tak tamat-tamat dah. Boleh tu. Apa pula tak boleh? Boleh je. Okay, carikan saya sekarang, come on. Cari lah. Come on Im, cari Im. Sekejap. ABC, apa jawapan dia? Saya nak tahu jawapan ABC. Once I know you get ABC, the rest you boleh selesai saya rasa. Lip, apa lip? Sabarlah men kau. Aduh. Yalah. Saya tunggu, A saya dia tunggu. X tolak 1. Lepas Yang- tu tak tahu. Come on, try. Siapa dapat komen saya nak? Semua cuba ya, semua cuba. Yang dapat jawapan on mic dapat
Bagi tahu dia punya What? A berapa. Dia macam ni, A, X tolak 1, lepas tu X tolak 1 square. Okay, saya tulis sekejap. Yakin-yakin jawab tapi salah. So, Tiba. A adalah X tolak 1 square. Betul lah. Alright, come on, itu Ini persamaan satu kita. Ini persamaan satu. Okay. Saya nak kamu cuba. Bila dah dapat A, B, C, okay, the rest yang untuk integration, saya rasa tak ada masalah untuk kamu dapatkan dia. Ni yang kita buat macam SEM 1 tu puan kan? Yang tadi kita buat lah. Yes, Buat X betul. sama dengan negatif 1, lepas tu buat. kosong, lepas tu koefisien. Ni, buat macam ni. Yang macam ni. Oh. Okay. Mantap. Okay, buat. So dalam masa sambil you all buat. C sama dengan 1. Apa dia? C sama dengan 1 kan? C. Cuba lagi. Ush. Better luck next time lah. Cuba lagi. Tak apa. Cuba lagi. Diam-diam salah wayang. Sorry tu. Oh, lupa nak pecah bracket. Jangan lupa. Pening aku. Oh, kayak gitu loh. Ini Mac 1 je semua bukan Mac 2 ni. Lepas tu masuk ke X. A2X. So ini adalah persamaan 2. Okay. Oh, C 1/4. C 1/4. Hampir tepat. Cuba lagi. Ush. C sama dengan 4. C sama dengan 4. Ya, betul. Oh. Banyaknya kira-kira. Kau tembak itu kan dia. Diam. Mula-mula kita nak let apa? Apa nama X sama dengan berapa? X sama dengan 1. Yes, betul. So kita akan dapat 3 dalam kurungan 1 tambah 5. yes. Lepas tu A. Okay, ini kita dah Kurungan tahu kan? sekian sampai habis. Ini kita dapat tahu, kita tahu dia kosong kan? Yo, Okay, bro. kita tak payah tulis. 1 tolak kosong, so kita hanya tahu tulis yang kita tahu lah 1 tambah 1. Yes, so ya dapat 8. 8 sama dengan 2C. Lepas tu C sama C dengan sama 4 man. Ya, betul. Ya bro. Alright, then we have to do coefficient untuk dapatkan yang seterusnya. Okay? Baiklah. Yoko. Yo. Kalau guna negatif 1 pun boleh. Betul tak? Boleh tapi panjang lah jalan kerja dia puan. Negatif 1, kosong. Negatif 1.
Okay, bila kita guna negatif 1, ini kosong, ini kosong. Kita boleh guna negatif 1. Jom, let's kita try. So, kita akan gunakan negatif 1 pula. 3. Negatif 1 tambah 5. So, negatif 1 akan dapat apa? Akan dapat B A kosong, C kosong. negatif 2 square. Ini negatif 1 kosong. So, dapat kosong, betul? Negatif C pun 3. kosong. Negatif 3 tambah 5 dapat apa? Dapat 2. 2. Okay. So, A sama dengan Negatif 4. 4A. Negatif. So, A sama dengan 2 per 4, 1 per 2. 1 per 2. Okey, dapat kelas? Dapat? Okey, yang B saya kata kita memang tak boleh elak. We have to do coefficient. Coefficient mana kita nak guna? Kita boleh guna X square. Guna constant. Constant senang. Okey, kalau nak guna yang constant, ini dia. B, ada C, ada A, ada 5. Yang mana senang? Constant. Yang square lah senang. Oh. Kan? X square. So, sebelah dia kosong kan? Kosong sama dengan A tambah B. So, what is A? Iyalah. 1 per 2 tambah B. Then B sama dengan negatif 1 per 2. Okay, boleh kelas? Integrate. Boleh. Okay, ada nak tanya tak? So, the rest kita hanya perlu buat apa? Gantikan saja dalam Integration. soal integration. So, saya terus ganti kat sini lah integration dia. Supaya kita buat, kasih habis lah. Kita kasih habis lah soalan dia, okay? Boleh tu. Alright, saya tak tulis soalan dia terus. Saya terus integrate je lah Okay, so A per X plus 1 dx tambah B per X tolak 1 tambah C per X tolak 1 dx. So, forget dx. So, apa? What is A? Mana A kita? A adalah 1 per 2. 1 per 2. 1 over X plus 1 dx. What is B? B negatif tolak 1 per 2. 1 over X minus 1 dx. And then the last one is C. C ialah tambah 4 X tolak 1 negatif 2 dx. So the final answer is 1 per 2 ln X tambah 1. Okay. Tolak 1 per 2 ln X tolak 1. Alright. Tambah 4 X tolak 1 negatif 1 per over negatif 1. Sorry, negatif 1 tambah C. So, kita boleh tukarkan negatif dengan negatif. Saya terus tukar kat sini lah. Okay, kalau tak payah tukar pun tak apa puan nak. Ni dah kira jawapan kan? Yelah, dia dikira jawapan je. Tapi kalau kita nak cantik, kita tukarlah jawapan akhir dia tu. Okay. Kalau tak nak tukar pun tak apalah. Okay, boleh je. Kalau tak nak tukar pun boleh. So, that's the final answer. Baiklah. Final macam ni kan soalan dia puan? Yes, lebih kurang macam ni lah. Kalau soalan partial fraction yang ditanya. Okay. Ada soalan kelas? Alhamdulillah. Yang lain ada soalan tak? Senyap je. InsyaAllah. Belum ada lagi. Kelas tak boleh tahap semua. Thank you, madam. Okay. Okay. So, okay, saya rasa itu saja untuk malam ini. Alright. So, if you have any question, boleh tanya saya dalam group ataupun dekat mana biasa tanya dalam group lah ataupun PM saya personal. So, untuk tajuk malam ini, kita hanya pergi kepada linear
fraction dan repeated linear. Ingat dua tu saja yang kita buat malam ni. Linear and repeated linear dalam bentuk proper fraction. Okay, improper kita tak ada dalam syllabus, so saya tak cover yang itu. Okay, itu saja dari saya. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih semua.